Pawn ke F3. Kenapa ini dimainkan? Tujuannya adalah untuk memerangkap bishop di G2 tu. Kalau korang tengok bishop yang berada di G2 ni tak pasal-pasal dia terperangkap Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Dalam video kali ini kita nak tengok satu game yang dimainkan oleh seorang bekas juara dunia dari India, seorang GM yang terkenal, legenda, iaitu GM Vishwanathan Anand. Baik, jadi kat sini lawan kepada Vishwanathan Anand merupakan seorang Grandmaster dari Perancis, iaitu GM Joel Lautier. Joel Lautier sebenarnya dilahirkan di Kanada dan telah pun mengembangkan karier chessnya di Perancis, dan beliau telah dinobatkan sebagai juara 2 kali terbuka Perancis. Dan pada masa kini beliau ni merupakan seorang GM yang sangat aktif sebenarnya dalam persatuan-persatuan catur di dunia ini. Jadi kita nak tengok game antara dua orang GM hebat ni menentang satu sama lain di kejohanan yang dimainkan di Switzerland pada tahun 1997 yang diberi nama Credit Suisse. Betul ke tidak tu? Saya pun tak tahu Baik, kat sini putih dimainkan oleh GM Vishwanathan Anand menentang hitam yang dimainkan oleh GM Joel Lautier. Jom kita tengok game ni. Anand memulakan game ni dengan E4, dibalas dengan D5. Kita ada Scandinavian defense kat sini Anand memilih untuk membuat pertukaran pawn. Pawn E makan pawn D5, diikuti dengan Queen makan pawn D5 kat situ. Seterusnya Knight ke C3 menyerang Queen. Queen lari ke A5. Kita ada D4, Knight F6, Knight F3, C6, Bishop C4, Bishop F5. Ini sebenarnya merupakan opening standard opening yang memang biasa dimainkan lah dalam line Scandinavian defense macam ni. Seterusnya kat sini kita ada Knight ke E5 mengancam untuk makan pawn yang berada di F7. Jadi secara logiknya hitam ataupun Joel mainkan pawn ke E6, dan kat sini Anand memilih satu variasi yang agresif, iaitu tolakan pawn ke G4 kat sini. Baik, dalam posisi ini tolakan pawn ke G4 memaksa bishop untuk melarikan diri ke G6, dan sekali lagi gerakan agresif disambung dengan pawn ke H4 dengan idea mungkin untuk membuat serangan ke sebelah kingside kat situ. Dalam posisi ini, kalau Joel mainkan bishop ke B4, cuba untuk membuat sesuatu di diagonal sebelah sini, ini merupakan satu gerakan yang kurang bagus. Sebabnya kat sini putih ataupun Anand boleh mainkan bishop ke D2, dan kalau Joel cuba untuk attack ataupun serang knight di C3 tu dengan gerakan knight E4, kita ada tolakan pawn ke F3 boleh dimainkan oleh Anand kat sini. Dan ini menyerang knight, knight terpaksa knight makan knight di C3, diikuti dengan pawn B makan knight C3 menyerang bishop. Selepas bishop makan pawn di C3, kat sini satu gerakan bagus boleh disambung, iaitu pawn ke H5, dan kita dapat tengok bishop di G6 ni akan mati Jadi sebab itulah selepas pawn ke H4 itu, bishop ke B4 nampak seakan-akan move yang aktif, tapi sebenarnya tidak boleh dimainkan. Kat sini Joel memilih untuk mainkan knight B ke D7. Kita ada pertukaran knight kat sini dengan knight makan knight D7, diikuti dengan knight makan knight D7, dan barulah H5 dimainkan menyerang bishop. Bishop melarikan diri ke E4. Dalam posisi ini Anand boleh sahaja untuk mainkan castling kosong-kosong, tak ada masalah, dan seterusnya mungkin boleh membuat serangan di file F. Namun Anand telah memilih satu gerakan yang menarik juga kat sini dengan gerakan rook melarikan diri ke H3. Ini satu gerakan yang orang kata meninggalkan king di tempat E1 tu untuk membuat serangan lah. Seterusnya hitam ataupun Joel mainkan bishop ke G2 menyerang rook. Rook melarikan diri ke E3. Kita ada knight B6 menyerang bishop di C4 tu. Semestinya Anand sangat sayang bishop tapak putih dia larikan bishop tu masuk ke D3. Kita ada knight ke D5 menyerang rook yang berada di E3. Namun Anand tidak endahkan serangan tu.
dia membuat satu gerakan yang bagus dengan tolakan pawn ke F3. Kenapa ini dimainkan? Tujuannya adalah untuk memerangkap bishop di G2 tu. Kalau korang tengok bishop yang berada di G2 ni tak pasal-pasal dia terperangkap dan kemungkinan besar dia akan mati kat situlah. Dan dalam posisi ini kalau korang tengok, kalau knight tu makan rook di E3 ini merupakan satu pilihan yang kurang bagus sebab selepas bishop makan knight E3 tu memang confirm bishop di G2 ni akan mati. Jadi kat situ Joel akan mengalami kerugian dari segi pieces. Sebab itulah selepas tolakan pawn ke F3, dia mainkan bishop ke B4 terlebih dahulu. Dan sekali lagi Anand mainkan gerakan bagus kat sini dengan king lari ke F2. Tengok tu. Dia larikan kingnya daripada pin kat situ sambil mengancam untuk makan bishop di G2. Baik, permainan diteruskan dengan bishop makan knight di C3. Kita ada pawn B makan bishop C3. Dan kat sini kalau korang tengok, kalau hitam kalau knight makan pawn C3 kat sini, ini gerakan yang tidak bagus sebab ini membenarkan putih untuk menggerakkan queennya ke E1 membuat pin dengan idea untuk bishop datang ke D2 dan sememangnya knight di C3 tu akan mati Dan kat sini kalau hitam membuat cubaan untuk defend knight tu, contohnya dengan gerakan B5, ini gerakan yang sangat tidak bagus sebab kat sini putih pun ada ancaman lain dengan rook makan pawn di E6, check sacrifice rook kat situ. Dan sememangnya selepas pawn F makan rook E6, queen akan makan pawn E6 dan kita dapat tengok king hitam ni very bahaya. Very bahaya Kejap Melayu, kejap Inggeris boleh lah jadi kat sini bishop kemungkinan besar lah akan datang ke G5 ke F4 ke dan membenarkan rook pula datang. Memang king hitam akan berada dalam keadaan yang bahaya. Sebab itulah selepas pawn B makan C3 tadi, kita ada queen makan pawn C3. Diikuti dengan rook melarikan diri ke B1. Queen makan lagi pawn di D4. Diikuti dengan rook makan pawn di B7. Dan seterusnya rook D8 oleh Joel. Kita ada satu lagi gerakan yang bagus oleh Anand, iaitu H6. Baik, kenapakah gerakan H6 dimainkan? Kita akan tengok sebentar saja lagi. Kita nak tengok macam mana Anand ni fikir jauh sangat sampai dia boleh tolak H6 kat sini. Kenapakah sebabnya? Baik, dalam posisi ini Joel memakan pawn H6 tu dan ini merupakan satu kesilapan yang sangat besar sebab kat sini satu lagi gerakan bagus boleh dibuat oleh Anand. Baik, korang boleh cuba pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Baik, 1, 2, 3 Ini merupakan satu taktik yang dikenali sebagai discover attack Dan kat sini Anand mengalihkan bishopnya pergi ke G6. Satu taktik yang leceh. Sebab apa kat sini? Kalau korang tengok, kalau queen tu cuba makan queen D1, ini satu sacrifice yang bagus. Sebab apa? Sebab akan berlaku checkmate dalam 2 langkah sahaja dengan rook makan pawn di E6, check. Menggunakan pin yang cantik kat sini, memaksa king pergi ke F8. Kita ada bishop makan pawn H6, check. Memaksa king pergi ke G8 dan seterusnya bishop makan pawn F7, checkmate terus. Satu sacrifice queen yang bagus untuk membuat checkmate yang sangat bahaya. Kombinasi 2 rook dan 2 bishop. Very rare kat situ. Baik, jadi sebab itulah selepas bishop melarikan diri ke G6, satu gerakan defensif telah dibuat oleh Joel dengan knight pergi ke E7. Dan kat sini Anand apa lagi? Dia terus exchange queen Queen makan queen D4. Diikuti dengan rook makan queen D4 dan seterusnya rook ke D3. Sekali lagi nak exchange rook pula. Permainan diteruskan dengan rook lari ke D8. Kita ada rook makan rook D8, check. Memaksa king untuk makan rook D8 dan seterusnya bishop ke D3. Dan kita tengok dalam posisi ini, walaupun jumlah buah seakan-akan sama, tapi sebenarnya terdapat banyak sangat buah yang tergantung. Buah hitam yang boleh dimakan macam pawn A7, pawn H6 dan yang paling besar, yang paling penting ialah bishop di G2. Tengok bishop ni. Bishop ni semestinya dia masuk di satu tempat yang orang kata yang bahaya, yang tak boleh nak keluar lepas tu, dan dia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi bila Joel Lothier tahu akan kebenaran ini, jadi sebab itulah dia memilih untuk terus resign dan menyerah kalah kat sini. Satu game yang kita dapat tengok yang
paling pentingnya tolakan pawn ke H6 oleh Anand tadi. Dia dapat calculate sejauh mungkin untuk membuat serangan-serangan berbahaya ke atas king hitam dalam game ni. Baik, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan subscribe kepada channel kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.